اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 13. Muka surat 13, baris yang ke-13 daripada atas. Muka surat 13, baris yang ke-13 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Mustahil, lawannya lawan bagi sifat amanah, iaitu lawannya lawan bagi sifat amanah khianah. Iaitu lawan kepada sifat amanah khianah. Gitu je. Apa dia khianah? Yang menjadi lawan kepada sifat amanah. Khianah adalah mengerjakan segala yang ditegah. Itu khianah. Mengerjakan segala yang ditegah, itu dia panggil khianah. Amanah terpelihara daripada mengerjakan segala yang ditegah. Jadi khianah ni lawan kepada sifat amanah. Artinya mengerjakan segala barang yang ditegah, itu khianah. Yang mana khianah ni bahasa Arab, cuma jadi sebab dalam kitab Faridatul Faraid ni sifat-sifat mustahil semuanya didatangkan dengan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Terdahulunya lawan bagi sifat sidik adalah dusta. Tengok, dusta tu bahasa Melayu. Lawan kepada sifat tabligh, lawan kepada sifat tabligh iaitu menyembunyikan. Lawan kepada sifat fatanah iaitu bodoh. Tengok tu. Jadi lawan tu bahasa Melayu belaka. Lawan kepada sifat sidik dusta, lawan kepada sifat amanah khianah, lawan kepada sifat tabligh menyembunyikan, lawan kepada sifat fatanah adalah bodoh. Jadi khianah di sini bahasa Melayu lah. Dia khianah ni asalnya bahasa Arab. Khianah dengan bahawa mengerjakan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panggil khianah. Jadi sifat khianah ni sifat yang mustahil bagi segala rasul, yang menjadi lawan kepada sifat amanah, sifat yang wajib bagi rasul. Kemudian kita jelas, kita maklum dah kenapa kau didatangkan sifat mustahil lawan pada sifat yang wajib. Sama ada sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang wajib bagi Rasul, akan didatangkan sifat mustahil.
lawan kepada sifat wajib bagi Allah dan Rasul. Didatangkan sifat mustahil ini adalah untuk kita berpegang akan hukum dia, untuk melengkapkan pegangan kita 50 aqaidul iman. Jadi untuk melengkapkan pegangan kita 50 aqaidul iman, bererti hukum kepada sifat yang mustahil wajib kita berpegang juga. Kalau hanya berpegang sifat wajib bagi Allah dan Rasul, makna 24 je lah. Sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang, cara tafsirnya 20. Sifat yang wajib bagi Rasul, yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsir, secara terperinci 4. Jadi hak wajib kita pegangnya 24 je lah. Tapi permulaan agama mengenal Allah, mengenal Rasul, masyhurnya mengetahui dan berpegang akan aqaidul iman yang 50, yang merangkumi di dalam tu 20 sifat yang mustahil bagi Allah dan juga 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. Jadi bererti sifat mustahil kita wajib berpegang. Kita wajib berpegang akan hukum dia. Sekarang sifat wajib, wajib pada akal. Sifat mustahil, mustahil pada akal. Sifat wajib pada akal ni tidak masuk di akal. Tidak tasawur, tidak terupa, tidak masuk di akal. Sifat ni ada sungguh bagi Allah dan Rasul. Sifat yang tidak tasawur pada akal, tidak terupa pada akal, sifat wajib ni tak ada di zat Allah, di zat Rasul. Kalau kata tak ada sifat wujud idam baka, tidak ni, tak masuk di akal, tak logik. Tak ada sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah, tak tasawur, tak masuk di akal. Tu sifat wajib dia panggil. Sifat yang mustahil pada akal, tidak tasawur, tidak terupa pada akal. Sifat ni ada sungguh di zat Allah dan di zat Rasul. Allah bersifat dengan Adam, tak ada, hudus, baharu, fana, binasa, tak masuk di akal. Rasul bersifat dengan dusta, khianah, menyembunyikan wahyu, ni tidak tasawur pada akal, tak masuk pada akal. Dia panggil sifat mustahil. Itu akal. Kita nak di iman akidah. Akal duduk sining, duduk di kepala otak ni. Iman akidah duduk di hati. Pada ni. Jadi hak akal tu dipanggil apa? Wasilah, tangga. Tangga jalan. Tangga kepada pegangan. Apa yang kita nak berpegang, kita berpegang tentu sungguh sifat wajib bagi Allah, bagi Rasul ada di zat Allah, di zat Rasul. Pegang gitu. Atau pegang hukum dipanggil. Apabila akal menilai sifat ni tentu sungguh di zat Allah, di zat Rasul, hukum keputusan dia macam mana? Keputusannya tentu sungguh sifat wajib bagi Allah dan Rasul ni ada di zat Allah, di zat Rasul. Itu hukum dia. Fikir kau akal sifat mustahil ni tak tasawur pada akal ada di zat Allah, di zat Rasul. Maka hukum keputusan dia sifat mustahil ni tentu tak ada di zat Allah dan di zat Rasul. Itu pegang hukum dia. Jadi apabila sifat amanah, sifat yang wajib bagi Rasul pada akal, kita pun berpegang di akidah tentu sungguh para Rasul bersifat dengan sifat amanah. Pergi selapis lagi pula, kejap dah kita pegang Rasul amanah. Macam mana dengan khianah? Khianah tak masuk akal, tak terima akal. Rasul macam mana khianah mengerjakan perkara ditegak? Kalaulah Rasul yang diperintahkan menyampaikan agama supaya mengerjakan suruhan, supaya meninggalkan tegahan, tiba-tiba Rasul dibuat tegahan. Tak masuk di akal. Kita pun berpegang di akidah tentu Rasul tidak khianah. Jadi kita pegang ni dua lapis ni. Yang pertama kita pegang hukum sifat wajib tentu sungguh Rasul amanah.
kita pegang hukum sifat mustahil, selepas lagi kita pegang tertudak sama sekali Rasul bersifat dengan sifat khianah. Ini pegangan syarat untuk selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat untuk selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Anak selamat daripada neraka jahanam, pergi kepada amal ibadah zahir dan batin. Selamatlah daripada neraka jahanam, terus kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga Allah ni banyak darajah pula, maka nak darajah yang tinggi dalam syurga Allah, wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat. Itulah penentuan darajah dalam syurga. Untuk syurga Allah direct, kewajipan zahir batin wajib dikerjakan sekalian. Kewajipan ni pula hubungan kita dengan Allah disempurnakan. Kewajipan hubungan kita sesama anak Adam disempurnakan. Itu syarat untuk selamat dari neraka jahanam. Kewajipan hubungan dengan Allah zahir batin wajib dikerjakan. Kewajipan yang berkait kita dengan anak Adam. Kewajipan tuntutan yang diwajibkan pada syarak yang berhubung kait dengan anak Adam. Itu pun wajib disempurnakan. Apakah kewajipan sebagai seorang suami dengan isteri? Apakah kewajipan ibu bapa dengan anak-anak? Dipanggil apa itu? Kewajipan dengan anak Adam. Isteri anak Adam. Anak-anak kita anak Adam. Ini kewajipan kita anak Adam. Kalau kita hanya penting kita je, makna ketaatan hak kita dengan Allah je, hak dengan anak Adam kita tak peduli, tersungkur di pada mahsyar akan ke neraka jahanam terlebih dahulu. Tersungkur di pada mahsyar akan ke neraka jahanam terlebih dahulu. Jadi nak selamat daripada neraka jahanam, mengerjakan segala ketaatan hubungan dengan Allah dan dengan anak Adam. Syurga Allah, nak dapat darajah yang tinggi, perbanyakkan amal-amal yang sunat. Tapi kita bicara hak iman akidah ni yang menyelamatkan daripada kekal neraka. Memanglah pahala akidah yang paling besar menyelamatkan kita dari kekal neraka. Tak selamat kita dari neraka jahanam. Nak selamat neraka jahanam ni sembahyang puasa. Contohlah, bukan sembahyang puasa saja, contoh. Ada ni. Dia kan kita maklum neraka ada 7 lapisan. Nanti dia akan bicara di hujung kitab neraka. Neraka jahanam, neraka lapisan paling atas. Ke bawah tu 6 lapisan tu untuk orang kafir belaka. Hak tu kekal neraka selama-lamanya. Adapun neraka jahanam, tempat seksaan kepada orang yang beriman yang banyak dosa. Mana beriman ni? Berpegang sifat Allah, sifat wajib, berpegang sungguh di Rasul, berpegang sifat mustahil tertudak di Rasul. Ni iman akidah. Ini iman akidah. Tetapi banyak dosa. Seksaannya neraka jahanam. Ada ni. Tetapi dengan iman akidah selamat daripada kekal neraka hak 6 lapis. Ini hak pahala akidah ni. Besar pahala akidah ni menyelamatkan daripada kekal neraka. Bayangkan neraka. Sehari pun 1000 tahun dunia dah. Sehari dah hari akhirat. Kalau kekal macam mana? Kalau kekal selama-lama, aku macam mana? Selama-lama. Kalau kekal atas dunia ni. Kalau kekal atas dunia mustahil ni. Sebab Quran beritahu akan kiamat. Kalau kekal atas dunia tak mati-mati. Tapi hidupnya hidup sakit manjang. Aku ni. Nak hidup dah. Sakit je, bukan neraka pun. Bukan kena bakar di api pun. Sakit gitu. Tapi tuan jadi ni tak mati selama-lamanya. Aku ni. Ambil tali, gantung tengkok nak diri, tak mati juga. Jelal lidah. Tuan tak mati selama-lama.
Dia ambil racun minum. Hacur ni. Daging hacur kat dalam tubuh. Tak mati juga. Kau seksa selama-lama. Hak mana? Hak tu sakit tak dunia je. Hak ni kekal api neraka selama-lamanya. Nak selamat ni lah. Ni. Iman akidah ni. Daklah atas dunia tak tahu tu. Lepas tu takdir. Maknanya, tahu jadi hidup atas dunia. Tapi hidup dalam sakit. Sakit ni bukan macam api neraka. Tapi tak mati. Gitu. Orang nak kira. Kalau kata, sakit aurat badan dah. Sakit aurat. Tapi tak mati. Bagaimana kamu? Barangkali ambil pisau, iri aurat tu balik dah. Iri aurat tapi tak mati juga. Kau sakit. Bagaimana? Bayangkan ni kekal neraka selama-lamanya. Nak selamat ni akidah. Yang pertama berpegang tentu sungguh Rasul bersifat dengan sifat amanah. Yang kedua pegangan pahala akidah berpegang tentu tak sama sekali Rasul bersifat dengan sifat khianah. Ni aqaidul iman yang 50 yang akan menyelamatkan daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak selamat dari neraka jahanam. Boleh pergi pada taat zahir, taat batin, hak fiqh, tasawuf. Nak darajah dalam syurga yang tinggi, amal sunat, wajib sunat. Yang mana darajah dalam syurga akan kekal selama-lamanya, tak naik dah. Bukan kata mula-mula darajah paling bawah, kemudian naik satu darajah, tak berubah dah. Tak berubah dah. Darajah itulah kekal selama-lamanya. Sebab itu di hari akhirah dengan malah mengerjakan amal sunat jadi satu sesalan. Sesalan di hari akhirah dia panggil satu seksaan. Tapi jangan salah faham. Bukan seksaan dihukum kerana malas daripada mengerjakan amal sunat. Seksaan kerana menyesal tak dapat balasan syurga yang lebih tinggi berpunca daripada malah nak buat amal sunat. Ada ni. Ini kira ahli syurga ni. Ini kira ahli syurga. Maknanya kalaulah amal tu banyak, gaji amal sunat darajah atas. Waktu tak boleh nak banding dah satu-satu darajah tu. Sebab itulah orang malah buat sunat terseksa. Bukan kena hukum, tak ada kena hukum. Tapi darajah syurga tak darajah yang tinggi. Tapi hak sunat ni hak wajib lah, sempurna. Hak wajib, lengkap zahir batin, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan anak Adam. Jadi bab akidah ni pegang dua lapis. Yang pertama satu, pegang sifat wajib hukum dia, pegang sifat mustahil hukum dia. Sifat wajib, sifat amanah, sifat mustahil, sifat khianah, berpegang di akidah. Tentu sungguh para rasul bersifat dengan sifat amanah. Satu lagi kita berpegang tentu dok sama sekali rasul bersifat dengan sifat khianah. Amanah terpelihara daripada mengerjakan perkara yang ditegah dan jika makruh dan khilaful aula sekalipun. Kemudian terpelihara daripada mengerjakan perkara yang ditegah dalam kitab kita ni walaupun sebelum dilantik menjadi rasul. Tapi satu pandangan selepas dilantik rasul barulah bersifat dengan sifat amanah. Adapun sebelum dilantik menjadi rasul harus berlaku kesalahan yang kecil-kecil. Yang mana selepas jadi rasul ijma' ulama' lah terpelihara daripada mengerjakan perkara yang ditegah. Yang timbul khilaf sebelum menjadi rasul. Itu cerita minggu lepas tu macam mana dengan kesalahan Nabi Adam alaihissalam makan buah khuldi tu, nak kira macam mana. Kalau dalam kitab kita ni sebelum jadi rasul pun terpelihara daripada melakukan perkara yang ditegah. Tapi macam mana?
Nabi Adam AS melakukan perkara yang jelas ditegur. Jadi kena takwil lah, mana kena pusing untuk menjadikan perbuatan Nabi Adam tu bukan perbuatan salah. Cuma tersilap ijtihad. Gitu je. Tapi kalau lebih mudahnya, atas pandangan sebelum menjadi Nabi Rasul harus berlaku perkara yang ditegur. Jadi Nabi Adam AS melakukan tegahan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebelum jadi Rasul kan. Harus berlakulah. Itu mudah cerita. Kalau tanya kita balik. Nabi Rasul amanah. Amanah ni bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Bukan hanya para rasul, termasuk para nabi. Yang kita bicara 4 sifat ni hak atas rasul. Kalau kita bicara sifat nabi, kita wajib pegang 2 je, termasuk amanah. Sidik dan amanah. Dua-dua ni kita wajib berpegang secara tafsir, secara satu-satu. Ianya sifat Rasul dan ianya sifat Nabi, dua-dua. Adapun tabligh hanya sifat Rasul, bukan sifat Nabi. Apabila hanya Rasul yang bersifat dengan sifat tabligh, maka ditambah satu laginya, Rasul yang menyampaikan pasti fatanah. Maka kita wajib berpegang Rasul bersifat dengan sifat fatanah, cerdik. Adapun sifat Nabi, sidik, amanah, kita wajib berpegang. Adapun tabligh bukan sifat Nabi. Apabila tabligh menyampaikan bukan sifat Nabi, maka kita tidak wajib berpegang Nabi fatanah. Sebab Nabi tidak bersifat dengan tabligh. Adakah berarti Nabi bodoh? Pasti tidak. Sebab sifat Nabi Rasul secara ijma' kita sudah berulang kali bersifat dengan sifat sempurna, nisbah seorang manusia. Wa imma Rasul wa imma Nabi, pilihan Allah pasti bersifat dengan sifat sempurna, nisbah seorang manusia. Jadi kalau Nabi ni bodoh, tu kurang gitu, mustahil. Tapi nak ceritanya secara satu-satu. Secara satu-satu ni, Rasul barulah 4. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Kalau Nabi cukup pegang 2, sidik dengan amanah. Ada ni. Kalau Nabi, bagi kita maklum kan, Rasul pasti Nabi. Nabi ramanya Nabi, tak naik pangkat Rasul. Sebab Nabi 124,000 orang. Di kalangan 124,000 orang tu, di kalangan Nabi 124,000 orang, di kalangan tu diangkat pangkat Rasul 313 sahaja daripada 124,000 orang. Kalau kita pakai persen, kalau pakai persen, 1% tak boleh. Kalau 1% daripada 124,000 orang, kalau 1% kena 1,240. Betul tak? Dia kena 1,240. 1,240. Hak ni 313. Bagi 4 pulaknya. Jadi maknanya 1/4%. Tak kena gitu tak? Satu macam mana? 0.25%. 1/4% tu 25% tau. 0.25%. Gitu. Dah. Sekarang ni Nabi 124,000 orang. Daripada 124,000 orang, Allah Ta'ala angkat setangga lagi. Pangkat Nabi, pangkat nubuah, bawah. Naik setangga lagi, pangkat risalah, pangkat kerasulan. Jadi, daripada 124,000 orang Nabi, diangkat jadi Rasul 313 daripada 124,000 orang. Itu kata 0.25% je. Hak jadi Rasul. Ada ni. Jadi Rasul pasti Nabi. Nabi hak ramai-ramainya setakat Nabi je. Hak jadi Rasul 313 orang. Jadi hak kita duduk pegang satu-satu 4 sifat ni Rasul. Hak Nabi 2, sidik dan amanah. Jadi maknanya Nabi Rasul
tidak akan mengerjakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang akan tanya, tu Nabi Adam AS tu jelas makan buah khuldi tu. Jelas makan buah khuldi tu. Hak ditanya oleh Nabi Musa AS tu. Bila roh Nabi Musa AS berjumpa dengan roh Nabi Adam AS. Tanya Nabi Adam salam lah makan buah khuldi ni. Hadis ni hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Maka Nabi Adam AS pun jawablah, athalumuni ala amrin qadallahu alayya, adakah kamu mencela akan aku atas satu pekerjaan yang telah mengqada oleh Allah atas aku? Jadi makan khuldi tu Nabi Adam AS sandar kepada qada Allah Taala. Boleh ke benda salah sandar pada takdir Allah? Kita bicara dahulu pada bicara sifat iradah, diharuskan selepas daripada bertaubat kepada Allah masih lagi dipersoalkan oleh orang. Jadi Nabi Musa AS persoal Nabi Adam AS, engkau tu bapa manusia tapi engkau makan buah khuldi. Maka Nabi Adam pun, engkau nak mencerca akan aku atas satu pekerjaan yang Allah telah qadakan atasku. Jadi makan buah khuldi salah. Nabi Adam kata qada Allah. Boleh ke kata qada Allah boleh salah? Boleh. Sebab apa? Nak elok daripada kata-kata orang. Tu. Ada ni. Jadi sekarang ni macam mana Nabi Adam makan buah khuldi? Kesalahan. Kalau ikut kitab ni, sebelum jadi rasul pun amanah juga. Tapi kalau pakai satu pandangan, sebelum jadi Nabi dan Rasul, harus mengerjakan perkara yang dilarang. Sebab bicara sekarang, bicara sifat Nabi dan Rasul. Jadi sebelum jadi Nabi dan Rasul, harus berlaku perkara yang dilarang. Jawapan mudah. Tapi bukan pandangan kitab ni Sebab pandangan kitab ni terpelihara daripada mengerjakan ditegah termasuk sebelum menjadi Rasul. Jadi macam mana Nabi Adam AS? Memang masa tu sebelum menjadi Rasul. Tapi dalam kitab ni sebelum jadi Rasul pun bersifat amanah juga, terpelihara juga. Atas satu pandangan yang mengatakan bahawa sebelum jadi Rasul harus berlaku perkara yang ditegah. Jadi senang jawapan. Kenapa Nabi Adam makan khuldi larangan Allah Subhanahu wa taala? Itu masa tu Nabi Adam tak jadi Nabi lagi. Hak bicara sifat amanah ni, bicara sifat Nabi Rasul. Jawapan mudah. Ada ni. Itu batas satu pandangan. Dia sebelum jadi Nabi Rasul ni, ada yang ijma' ulama' lah, terpelihara. Yang pertama kufur. Nabi Rasul lahir dalam keadaan tidak kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Rasul terpelihara. Ijma' ulama' walaupun sebelum menjadi Rasul, di antaranya adalah dusta. Di antaranya adalah dusta. Maka dusta pun ijma' ulama' mustahil berlaku pada Nabi Rasul walaupun sebelum dilantik di Rasul. Sebab apa? Kalau seseorang ada rekod pernah menjadi pendusta, kemudian mengaku mendakwa dilantik dia menjadi Nabi dan Rasul, siapa nak pakai? Allah dulu. Abang kata apa? Cakap 10 pakai abang buat? Itulah. Cakap 10 tak boleh pakai kau ni gitulah kau cakap. Apa beratnya? Dia cakap 10, 12 nipu. Allah, cakap 10 suruh kara 12 dia nipu. Parok lagi nipu. Mana nipu sungguhlah. Jadi kalaulah pernah dusta sebelum menjadi Rasul, lepas jadi Rasul siapa nak pakai? Jadi sifat dusta mustahil berlaku kepada seorang Nabi dan Rasul. Ijma' ulama' walaupun sebelum lahir dan Rasul. Dusta. Antara laginya dosa-dosa besar yang hina lah. Mana? Contohnya berzina.
Itu meliarkan manusia. Ijma' ulama, rasul terpelihara walaupun sebelum jadi rasul. Antara laginya pencuri. Ataupun ijma' ulama, terpelihara rasul walaupun sebelum menjadi rasul. Kita kena ingat Nabi SAW menjadi rasul umur 40. Jadi rasul 23 tahun wafat. Hak Nabi bukan rasul ni 40 tahun. Jadi hak Nabi lama hidup ni sebagai manusia yang bukan rasul lagi 40 tahun. Ada ni. Jadi rasul 23 tahun saja, kemudian wafat tahun umur 63. Jadi isunya semasuk umur 40 tahun tu. Masa tu belum jadi nabi dan rasul lagi tu. Macam mana? Amanah ke tak? Terpelihara ke tak? Hak dalam kitab kita terpelihara. Pergi setengah pandangan tak sebelum jadi rasul harus berlaku. Ada ni. Melainkan beberapa perkara yang ijma' ulama tidak berlaku walaupun sebelum jadi rasul. Mana? Kafir tidak berlaku. Dusta tidak berlaku. Berzina tidak berlaku. Mencuri tidak berlaku. Ada. Ini ijma' ulama. Adapun kesalahan-kesalahan lain, setengah pandangan sebelum jadi nabi rasul harus berlaku. Berlaku ke tidak? Itu terserahlah, tapi harus berlaku. Tapi dalam kitab kita ni sebelum jadi rasul pun terpelihara juga ada kitab kita. Maknanya mustahil khianah para rasul walaupun khianah tu sebelum menjadi rasul. Walaupun khianah tu sebelum menjadi rasul mustahil juga. Jadi dalam kitab kita ni sebelum pada waktu kecil dan besar, pada ketika kecil dan besar, dan pada dahulu daripada jadi nabi dan kemudian jadi nabi. Kemudian jadi nabi waktu ijma' ulama adalah amanah terpelihara. Yang timbulnya sebelum tu. Sebelum tu terpelihara juga ada kitab kita ni. Satu pandangan. Jadi mustahil lawan pada sifat amanah iaitu khianah. Khianah dengan makna mengerjakan perkara yang ditegah, tu khianah. Jadi makna macam kita ni pun samalah. Kita buat perkara ditegah, khianat lah. Tengok perkara diharamkan, khianah. Dengar perkara diharamkan, khianah. Bercakap dengan percakapan yang diharamkan, khianah. Mengumpat khianah lah. Macam mana? Dia mengupak sedap-sedap, khianat kamu ni. Kejut orang tau. Dia tengah sedap mengupak, kita berkata khianat. Khianat apa? Khianat ni kita kenayak lah tau. Kita khianah, kenayak, begitulah. Kenayak maksud lain. Kita kenayak ni punah barang tau. Kau panggil apa? Tu khianat. Tu khianat. Hak punah barang tu lah. Barang molek-molek. Oh khianatmu. Khianat tu tau. Kau mana? Kenayak orang mana? Khianat orang mana? Tula je tau. Tula je kenayak dengan khianat. Tapi kitanya buat punah barang tu lah. Allah sayang ke benda. Khianat. Kalau tak ambuh wik orang lah. Khianat gitu bazir. Khianat kita panggil. Mana buat punah barang. Khianat. Selaginya kita ni sihir. Sihir je tak? Kena khianat tu sihir lah. Tak? Bukan itu? Khianat tu sihir. Kau panggil benda. Orang panggil kena khianat orang. Kan? Kena khianat orang kan? Khianat orang tu sihir lah. Itu je khianat. Tak, khianat ni buat belum tahu larang, khianat lah. Mengumpat khianat lah. Kalau kita berkata mengumpat khianat, kejut orang tau. Tak, khianat ni dia ingat besar-besar je khianat. Mengerjakan perkara dilarang itu khianat. Khianat dah tu, buat perkara dilarang. Hak kata sihir, hak tu sama telah lah hak tu. Hak tu boleh
menyebabkan rosak akidah. Boleh menyebabkan rosak akidah. Kita tidak menghukumkan orang yang buat sihir ini jadi kafir, kita tidak menghukumkan, tapi boleh bawa kepada rosak iman, rosak akidah. Ada ni. Itu dosa yang sangat besar. Dosa besar ni ditakuti akan merosakkan iman akidah. Tambahan pula dia membabitkan makhluk-makhluk yang jahat. Dia gitulah. Tapi kita tidaklah menghukum secara putus. Orang yang terbabit dengan khianat ni, sihir ni, dia iman dia batal, akidah dia tidak sah, tidak. Tapi ditakuti akan merosakkan iman, merosakkan akidah. Dosa besar membabitkan anak Adam tu. Oh, tu kerja zalim sangat tu. Tu Allah. Gi hospital, doktor suruh balik je. Gi hospital, doktor suruh balik je. Terkadang doktor hok jenis berpengalaman, dijumpa banyak kes dah, dia akan nasihat supaya cari perubatan alternatif. Sebab doktor ni dia sudah berpengalaman, dia sudah jumpa banyak kes. Kadang-kadang doktor ni mula-mula tak ada pengalaman tu, dia nafikan ada unsur-unsur khianah yang tak nampak. Kalau dia orang baru-baru. Tapi bila doktor ni berpengalaman, dia ada jumpa kes-kes dah. Cek punya cek, tak ada, pusing molek. Tiba-tiba yang kawan ni duduk dan kadang menderita sakit sangat-sangat. Dia kalau pengalaman katalah ada, kena cuba secara perubatan alternatif. Tetapi perkara ni membabitkan satu. Lah nak berubat tu kena cermat pula lah jadinya. Ni mainan syaitan belaka ni, kalau dok kena gaya, pergi berubat cara syaitan juga. Dia kena khianat dengan perbuatan syaitan. Tak ada jalan nak berubat, dia cari syaitan juga nak berubat dia. Faham tak ni? Itu kata bahaya. Perbuatan sihir ni memang ada setengah panggil letak kafir terus perbuatan sihir ni. Dia letak kafir terus perbuatan sihir ni. Itu yang biasa disebut sebagai khianah. Tapi itu memang betul lah khianah. Betul. Mati orang. Bukan mati gitu dah. Mati menderita. Menderita, lepas tu meninggal. Orang yang buat ni, dia puas hati, senyum daripada jauh. Manusia yang seumpama mana pun tak tahulah. Mana tak nak kata ada iman macam mana gitu dah. Dah lah orang tu terseksa. Dia pun tengok. Kalau dia tu kerana tak sihat, dia tanya ada risik. Tak sihat, pergi hospital dah ke? Pergi dah. Doktor kata macam mana? Tak ada penyakit. Hati dia senyum. Kena dah mung. Mu carilah doktor mana pun. Mana ada ni? Dia tanya khabar pula, dia risik. Dia kata carilah doktor mana pun. Siapa ke mana pun. Tak jumpa dah mung, mati dah mung. Ada orang gitu. Dia boleh cakap molek dengan orang tu. Tak tahulah macam mana perut dia. Puas hati. Punca besarnya apa? Dengki. Tu punca besarnya dengki. Ada ni. Sungguh ni. Tapi pegangan kita tetap dah. Makhluk syaitan ke jin ke tak bekas sama sekali. Asbab tak bekas, tapi kita sandar kepada asbab. Tu perbuatan jin syaitan. Dia sama je. Tu perbuatan manusia lah tu, buat khianat tu. Hanya sandar pada asbab. Jin ke syaitan ke manusia ke tak bekas. Tapi dia kata tu manusia buat punah. Manusia buat rosak. Pada hakikatnya Tuhan belaka. Tapi kita kata manusia. Sama juga ni. Maknanya kita kata ni perbuatan jin, perbuatan syaitan. Hakikatnya Tuhan belaka, baik buruk pun. Itu pegangan kita. Ada ni. Pegangan lah. Itu cerita syaitan jin. Tapi kadang-kadang mainan tu lah. Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya khianat sihir. Orang tu bakar lah. Ni lah. Orang apa ni? Kuali. Orang apa dia? Kawah. Dia nak rebuh kepuk ke gitu lah.
Punyalah habis kayu api, air tu boleh pegang lagi. Habis kayu api, air boleh pegang. Ada ni. Tak panah-panah. Memang hakikatnya panah ke tak panah Allah buat. Tapi asbabnya tengok-tengok di bawah tu dia ada pakoh. Orang main pakoh senyap-senyap, mana apa tu? Perbuatan sihir. Habis kayu api, nak rebuh kepuk macam mana? Air tak panas. Masuk siap-siap nak jual, pasti lalu dah. Ini dipanggil sihir, perkara yang mencari adah. Kan dia ada 8 yang mencari adah kan? Pak, yang betul. Irhas, mukjizat, karamah, maunah. 4 ni. Istidraj, ihanah, su'uzah, sihir. Sihir ni perkara yang mencari adah. Macam mana boleh air tidak panas, kayu api habis dah digunakan mencari adah. Ada ni. Macam mana makanan tengah-tengah panas, pasti dah mencari adah. Tapi pegangan kitanya, hak berlaku adah ke, hak menyalahi adah ke, semuanya perbuatan Allah Ta'ala. Itu tak lari dah tu. Itu kita tak kosek dah tu. Itu pegangan kita. Itu pegangan. Tapi mencari adah. Mana tengah-tengah panas, Allah lah, basi lalu dah. Inilah kadang-kadang kena uji, terpaksalah dibuat cara tak betul juga. Cari alternatif ni, baca tak gerak. Lepas tu apa cadang dia cari hak pesen tu juga. Dia kata yang buat khianat ni tok ca. Nak wabak ni cari tok ca juga. Allah. Ada ni. Kenal tok ca? Kenal tok ca dah. Hak buat tok ca, nak wabak cari tok ca kau. Sungguh ni. Dia cari tok ca nak khianat orang. Tok ca tu kata mana? Dosa mu tanggung. Tok ca pun nak tamu tanggung dosa. Dosa mu tanggung. Tok ca dosa mu tanggung. Dia yang buat. Ada ni. Nak berbak cari tok ca pula. Tu boleh bawa kepada kesyirikan. Ni jadi boleh bawa pada rosak akidah ni. Tapi dengan semata-mata dia buat gitu, haram dosa besar. Jadi kafir, kita tidak menghukum, tapi dibimbangi. Ada ni. Itu yang disebut khianat. Memang khianat lah tu. Sebab mengerjakan perkara yang ditegur. Nabi SAW pernah kena sihir oleh perempuan Yahudi. Sihir ni paling besarnya pada masa Nabi Musa AS. Jadi sihir ni turun-temurun orang panggil. Turun-temurun. Sampai ke Nabi SAW pun pernah kena sihir. Macam santau tak lah. Santau sihir tau. Santau tu di sebelah-belah. Belah-belah. Ala ke sebelah selatan tau. Santau. Lalu nampak kedai tutup semua. Kata warna kedai tutup semua. Bila tutup lalu nampak tutup. Nampak tutup tu kedai dah buka lapu sayang elektrik. Buka lapu luas sikit. Siang hari pun. Dah siang hari tak buka lapu kan. Kau tak nampak. Dia kata, kedai sihir dah. Sebab orang lalu nampak macam tutup. Nampak macam tutup sebab orang lalu tu hari haji mata tak nampak dah. Lepas tu lah kedai baik tak buka api. Sebab sayang siang hari kan. Siang hari pun buka api lah biar orang nampak. Kedai tu buka. Tu dia kata. Dah orang lalu-lalu dia kata tengok lagi. Tak masuk dia kata. Tengok kat siapa tu. Orang tu mata kabur dah tu Buka lapu luar siang hari pun. Tapi memang ada. Betul sungguh lah. Tu dia panggil apa? Perkara yang mencari adah. Luar biasa. Penyakit pelik. Sihir dia panggil. Sihir mencari adah lah. Tapi tu hak salah. Tapi maknanya khianat bukan hanya tu. Kita melakukan pada tegak, itu dipanggil khianat. Lihat ni. Kita beribadah.
Tapi beribadah kita sebagaimana yang diperintah oleh Allah ke dak? Kita bersemayang sebagaimana diperintah oleh Allah ke dak? Dak. Tersemayang tidak menepati sebagaimana diperintah oleh Allah. Kita buat dalam semayang perkara ditegah oleh syarak. Khianahlah. Sekarang ni tegahan syarak ni dalam beribadah banyak tegahan syarak. Dalam sembahyang banyak tegahan syarak. Dalam puasa banyak tegahan syarak. Dalam mengerjakan haji dan umrah banyak tegahan syarak. Buat perkara ditegah dia panggil khianah walaupun rupa sembahyang puasa sekalipun. Tu kita tak nampak gitu. Kita bersembahyang tapi tegahan syarak kita pelihara ke dak? Tegahan syarak batin kita pelihara ke dak? Riya, ujub, takabur, sifat amanah para nabi dan rasul ni terpelihara daripada tegah zahir dan batin. Ada ni. Mustahil khianah, mustahil nabi rasul mengerjakan di tegah zahir dan batin. Jadi maknanya kalau batin itu bersifat dengan riya, ujub, takabur, itu khianah mustahil atas rasul, tapi harus bagi umat. Harus pada akal. Bukan harus syarak, harus pada akal. Jadi kalaulah ummah hati bersifat dengan sifat yang ditegah, khianah. Zahir comel lah semain puasa tak tinggal. Riya, ujub, takabur. Khianah dia panggil. Orang yang khianat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khianat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hubungan kita dengan Allah. Macam mana hubungan kita dengan anak Adam, isteri dengan anak-anak. Khianat akan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wisyahul afrah. Dan kita wisyahul afrah bab semayang lah. Dan kita wisyahul afrah dak ajar bab semayang, dak suruh bab semayang, dak penting bab semayang dengan anak-anak isteri-isteri yang bertanggungjawab dipanggil khianah akan amanah Allah Subhanahu wa taala. Khianat tu. Anak dak semayang, biarlah dia mengatuk. Khianat akan amanah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya khianat opso tadi sihir tu. Kita ni macam mana? Rasul terpelihara. Mustahil pada rasul bersifat dengan sifat khianat zahir ataupun batin. Kita macam mana? Zahir macam mana? Batin macam mana? Amanah ke khianat? Amanah ke khianat? Ada ni. Ini bicara sifat yang wajib bagi rasul, yang wajib atas kita. Kita wajib benar. Kita wajib amanah. Kita wajib menyampaikan sekadar kemampuan kita. Yang paling hampir menyampaikan kepada anak isteri, wajib kepada kita. Cerdik wajib ke? Jadi sidik, amanah, tabligh, sifat wajib bagi rasul. Yang wajib atas rasul sendiri bersifat sidik, amanah, tabligh. Kita pun wajib sidik, amanah, tabligh. Fatanah cerdik. Wajib cerdik. Tak cerdik berdosa. Mana? Kalau kau tanya kita wajib tak bercakap benar? Benar, wajib. Kita wajib tak amanah? Wajib. Kita wajib tak menyampaikan? Wajib. Kita wajib tak fatanah? Mana? Oh, kalau jawab wajib kok. Kau nak cerita. Bodoh berdosa. Dia sidik, amanah, tabligh ikhtiari, pilihan. Maka ada hukum, itu ikhtiari. Adapun cerdik bodoh itu bukan ikhtiari, tak ada hukum. Pada ni atas rasul sendiri wajib benar. Atas rasul sendiri wajib amanah. Atas rasul sendiri wajib menyampaikan. Atas kita wajib berpegang rasul benar, rasul amanah, rasul menyampaikan. Tetapi fatanah tidak menjadi kewajipan atas rasul. Menjadi kewajipan atas kita berpegang rasul benar, rasul fatanah. Tapi rasul fatanah bukan wajib syarak. Sebab fatanah bukan perkara yang ikhtiari. Jadi kita pun samalah. Kalau kata wajib fatanah sudahlah kitanya. Kalau orang cerdik tak apa.
Hak wajib kita memang kita wajib benar, wajib fatanah, kita wajib menyampaikan. Kita dusta haram, khianah haram. Mana khianahnya? Hak zahir, hak batin. Ada ni. Hak zahir macam mana khianah? Sembahyang tapi tegahan dalam sembahyang. Ada ni. Sembahyang kita melengkap tak syarat-syarat sembahyang. Khianah orang panggil tu. Sembahyang, hak dak sembahyang? Hak dak sembahyang. Cerita minggu lepas tu lah, hak dak radio cerita darah tanda. Kemarin cerita lagi darah tanda, minggu depan cerita lagi dak sekali lagi. Biar lagi. Dak sungguh dak sembahyang. Oh, tu gak khianat sungguh lah tu. Berapa lapis khianat? Dia khianat dah, ibu yang nak beranak. Suami dia mana? Suami dia mana? Suami duduk jauh dah. Lepas tu siapa yang cara? Mak dia cara. Mak ayah dia, mak lah bukan ayah, mak dia cara. Lepas tu mak dah pesan ke semayang? Mak dah bayang juga dulu. Mak dah bayang juga. Dah sungguh. Mana perempuan ni dia semayang. Dia semayang, duduk hospital. Bukan masuk bilik bersalin, tempat duduk di wak menunggu ke mana? Wak menunggu ke mana? Wak biasa tu nah. Panggil wak menunggu lah. Ada ni. Jadi semayanglah. Mari kak dia, mu semayang. Semayang lah. Sebab suami dia suruh semayang. Kak dia kata, kak tak semayang. Kak tak semayang. Mari mu semayang. Semayang. Mak tak semayang dulu masa beranak. Tu khianah belaka tu. Tinggal semayang ni. Allah lah. Beranak ni 50-50. Bayangkan mati dalam keadaan meruntuhkan agama. Kalau mazhab Hambali hukum murtad dah. Bayangkan. Ada ni. Macam mana nak mati syahid kalau tak semayang? Ada ni. Cuma sekarang lah ada perubahan lah. Maknanya kalau pergi cek di klinik tu pun nurse jurawat pesan sampai masa kalau bergiam-giam segera ke hospital. Serta bawa baju semayang. Ni bagus sekarang ni. Ada ni dia pesan. Dok kita cerita ni orang semayang, orang hok semayang, dok semayang tu dak peduli hok tu. Dia senang-senang di semayang, malam-malam dia dak semayang, mengatuk-ngatuk dia dak semayang, sibuk-sibuk dia dak semayang. Hok tu tak masuk dalam kiraan hok tu. Yang kita kira ni orang yang semayang sokmo. Kena peringatlah sebab dia tak sedar. Kena peringat. Ni jadi ada kata maknanya bukan di hospital pun nurse jurawat dipesan suruh semayang. Hok duduk di klinik hok duduk klinik. Ni lah klinik apa dia? Klinik desa lah, klinik ni lah. Ada dah. Nurse mana memanglah kena pergi hospital lah walaupun tak sampai masa pun apabila ada tandaan-tandaan tu. Tapi satu lagi pesanan hok moleknya bawa baju semayang. Jangan lupa semayang. Sebab apa? Sebab nak menghadapi saat genting. Saat yang menakutkan 50. Jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tinggal semayang. Ni comel. Kita pun gitulah kena pesan tu. Anak cucu ke anak saudara ke anak jiran ke anak kawan ke dok kira lah. Kalau hok napa nak dak lama dah tu, napa dak berapa belajar mana pesan. Nanti pergi hospital bawa je semayang, jangan lupa semayang. Dekat-dekat nak beranak dah dekat-dekat dah. CM. Pandai CM? CM. Dia CM lah. CM tu maknanya dekat-dekat dah. Anjurkan jamak lah. Kalau tengok pada CM tu kemungkinan pukul 4, pukul 5, pukul 6 lah petang. Jamak takdim lah. Ajar lalu dah. Kalau kata tengok CM tu mungkin lah pukul 9, pukul 8 ke 9 ke. Maknanya jamak takdim lalulah. Gitu. Pesan lalu. Mana kita kena selesa menyampaikan. Ada ni. Besar pahala menyampaikan ni. Ini pula perkara wajib ni. Bukan perkara main-main ni khas semayang. Tinggal semayang lebih dia khianat lah. Lebih dia khianat.
Hak lepas-lepas bertaubat dengan Allah. Allah Maha Pengampun. Qada semayang boleh pahala wajib semula. Dosa tengah semayang Tuhan ampuni, Tuhan ganti dengan pahala. Janji bertaubat aja. Besarnya dosa tinggal semayang. Janji bertaubat. Semua berhala puluh-puluh tahun pun bertaubat. Dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Tuhan ampuni sekalian. Bayangkan. Semua berhala puluh-puluh tahun. Hidup dia semua berhala. Janji bertaubat aja. Mengucap 2 kalimah syahadah. Masuk Islam. Bertaubat dia dosa syirik. Tuhan ampun sekalian dosa. Jadi tinggal semayang dosa besar. Bertaubat aja. Tuhan akan ampun dosa, Tuhan ganti dengan pahala. Qada pula boleh pahala wajib pula. Qada boleh pahala wajib pula. Mana Allah Ta'ala ni rahmat Allah ni luas. Ke syurga lebih mudah daripada ke neraka kalau ikut sebenarnya. Tapi nafsu, akhirnya ke neraka lebih mudah nak ada kena ke syurga. Nafsu. Sembahyang, tapi kena jaga pula hukum hakam. Jangan mengerjakan tegahan dalam sembahyang. Sembahyang pula sempurna zahir dan batin. Bukan hanya taat zahir, hati pun kena taat. Jangan mengerjakan tegahan Allah. Hati riak, ujub takabur, khianah dipanggil. Ini sifat mustahil atas Rasul. Yang wajib kita berpegang, Rasul tidak khianah. Yang wajib kita pastikan kita tidak khianah. Kita sentiasa amanah mengerjakan surah Allah zahir dan batin. Dan dalil amanah mereka itu segala Rasul, bahawa jika khianah mereka itu, nasihat adalah kita disuruh kita dengan khianah. Ini dalil akal Rasul bersifat dengan sifat amanah. Dari Quran cukup mudah kita ingat ayat ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat oleh kamu akan Allah dan taat oleh kamu akan Rasul. Allah perintah tu taat Rasul, pasti Rasul amanah, tidak khianat. Itu dari Quran. Kita ingat ada ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tu. Bisa dengar ayat tu dah. Ingat ayat tu. Nak buat dalil. Dalil akal ni panjanglah kita ni. Maka dalil Al-Quran. Dalil Al-Qurannya ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taat oleh kamu akan Allah dan taat oleh kamu akan Rasul. Hak Rasul yang Allah perintah taat, pastilah Rasul tu amanah, tidak khianah. Mana mungkin Rasul khianah? Sebab apa? Sebab Allah perintah kita taat ke Rasul. Kalau Allah perintah kita taat ke Rasul, Rasul khianat kita, Allah suruh khianat juga. Mustahil gitu. Jadi bila Allah perintah kita taat kepada Rasul, itu dalil Rasul amanah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada Rasulullah contoh tauladan yang baik. Sebab apa? Sebab amanah, tidak khianah. Itu kalau kita pakai dalil ayat Al-Quran lebih mudah. Kitab kita ni dalil akan wallahu a'lam.